Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungnya perbincangan kita pada malam ini iaitu tentang sunat hay'ah. Dalam kita semaya ini dia ada rukun, ada sunat. Hak sunat pula bagi dua. Satu dia panggil sunat ab'ad, satu lagi sunat hay'ah. Apa beza di antara ab'ad dengan hay'ah dalam mazhab Syafi'i? Beza dianya sunat ab'ad kalau tinggal kena sujud sawi. Tapi tak batas saya. Saya tak batas tinggal kena sujud sawi. Sunat hay'ah tinggal tak payah sujud sawi. Jadi kuranglah dari segi peratur dia tu. Sunat hay'ah sebagaimana yang telah disebut bahawa hay'ah ialah sunat sembahyang yang sekiranya ditinggalkan tidak disunatkan menampungnya kembali dengan sujud sahwi. Berlainan dengan sunat ab'ad. Mana sunat ab'ad? Kalau tinggal kena sujud sahwi. Sunat hay'ah tak payah. Kesimpulan daripada sunat-sunat hay'ah adalah seperti berikut. Kesimpulan ni mana banyak dia. Ada setengah kitab bawa sunat hay'ah ni 25 perkara. Ada yang sampai kepada 40 perkara sunat hay'ah. Kita tengok dalam kitab kita ni ada berapa di bawah. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk dan bangkit daripadanya. Berapa tepat kita kena angkat tangan takbiratul ihram. Waktu nak rukuk. Waktu tidak nak bangun daripada rukuk 3 tepat. Caranya ialah dengan mengangkat kedua tapak tangan dalam keadaan menghadap kiblat. Ingat baik-baik cara dia. Macam mana cara dia? Akak dua tangan ni buka ke arah kiblat. Jangan dia main begini. Begini macam kena silap. Tak. Ni. Buka tengok. Berarti betul-betul. Kaedah ni. Boleh jadi ni dah kali terakhir kita merajaah sebab semaya ni. Sebab pada ni hidup kita tak tahu lagi tu. Ataupun tak ada orang yang ngajar. Kita tak pergi ngaji. Umpamanya masuk bab lain pula. Kita sendiri pun kalau habis tajuk ni. Nak pulih pula kita. Bab falak ni kata. Banyak tahun lagi. Jadi kita perhati betul-betul. Inilah dia panggil murajaah terakhir. Yang kita nak buat ibadat. Nak buat bekal. Ke akhirat. Mengangkat tak dua tapak tangan. Dalam keadaan menghadap kiblat. Gini buka. Bukan gitu. Terbuka jari-jarinya. Dan kedua-dua ibu jarinya bertentangan dengan cupi telinga. Dua ibu jari dengan cupi telinga. Sambil menjadikan dua tapak tangannya terbuka. Iaitu tidak diletakkan apa-apa kain di atas. Jadi, dalam mazhab Syafi'i dia pilih. Ibu tangannya duduk di cupi telinga. Duduk. Ujung jari duduk di ujung telinga. Naknya gini. Nampak cara buka. Tafsir dah main begini. Ataupun setengah orang itu makan akak. Gerak begitu kau. Nak ni. Allahu Akbar. Biar rapat. Biar kita bagi tahu nanti. Cara. Kalau tak bagi tahu, kita bagi tahu. Jadi, cara waktu nak angkat tangan ni. Dia ada 3 cara. Ini semua mari daripada hadis-hadis yang waris daripada Nabi SAW. Sama ada kita angkat serentak. Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar. Ataupun naik. Allahu Akbar. 3 cara ni mari daripada Nabi SAW. Sunat. Mana-mana cara yang kita buat. Jadi yang pentingnya jangan main tengah jalan je. Orang panggil niat bahasa je angkat kat jalan tak tahu. Nak biar apa. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahawa dia berkata. Ibnu Umar kata apa? Sebab apa agak pentingnya kita bawa riwayat-riwayat yang menunjukkan sahabat tu tengok Nabi buat. Kerana arah Rasulullah dalam semaya ni sallu kama ra'aitumuni usalli. Siapa tengok Nabi semaya? Kita tengok. Macam mana kita nak semaya? Kita ambil daripada kitab-kitab hadis yang mengumpul sifat-sifat salat Nabi yang diriwayat oleh sahabat yang tengok.
Dalam riwayat kita ni, riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim ni, kata Ibn Umar dia kata apa? Aku melihat Nabi SAW memulakan sembahyang dengan takbir. Lalu baginda SAW mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir sehingga dia menjadikan kedua tangannya bersentang dengan kedua bahu. Dua tangannya itu dua bahu. Dan apabila baginda bertakbir untuk rokok, baginda melakukan seumpama tadi. Nak rokok buat akak dia penuh juga. Tidak kata teman-teman nak rokok akak pakai kami sendiri. Ya. Akak dia penuh. Dan apabila baginda berkata, Sami Allahu liman hamidah, mana bangun daripada rokok, baginda juga melakukan takbir dengan cara yang sama. Dan baginda terus berkata, Rabbana walakal hamd. Perbuatan tersebut mengangkat tangan ketika bertakbir tidak dilakukan ketika hendak sujud dan juga ketika mengangkat kepalanya daripada sujud. Ini riwayat dalam Bukhari. Maknanya 3 tempat sini. Riwayat lain ada lagi. Waktu bangkit daripada rakaat lepas pada tahiyat awal ada. Mana asalnya serentaknya 3 tempat. Waktu takbiratul ihram, rokok, bangun daripada rokok. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian belakang tangan kiri ketika berdiri. Tangan kanan duduk atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas bahagian belakang tangan kiri ketika berdiri. Ni. Letak tu. Begitu. Letak tangan. Jangan kita pergi seko. Tengok orang macam-macam dia pergi sini lah. Ni orang panggil orang sejuk. Tapi tu. Nak pergi letak tu. Ada kata dia pergi dengan tangan. Maknanya dia tangan duduk di dengan tangan. Okay. Caranya ialah dengan meletakkan tangan kanan di atas belakang tapak dan pergelangan tangan kiri. Mana stok tangan di sini, dia duduk. Sambil memegangnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian kedua-dua tangan tersebut diletakkan di bahagian bawah dada dan di atas jari pusat. Ini dalam mazhab Syafi'i, tangan kita nak letak di mana? Allahu Akbar. Kat sini, letak dada. Jangan main balik. Semua orang pasal sini banyak keputus. Nak cari berapa sini? Ataupun letak bawah pusat. Naknya duduk ni, di dada. Ada riwayat mengatakan ala sadrihi, Nabi kita letak atas dada dia. Cuma dalam riwayat kita sini, dalam mazhab ni dia ambil nak dada atas pada pusat. Jangan turun pada bawah. Pusat tak jauh mana sini je. Kalau jangan turun pada bawah. Takat ni. Sama model duduk. Susunnya aku comel. Sama. Jangan jadi yang macam orang sengit puluh tak mahu. Takat pokok pun tak mahu juga. Keadaan yang diletak di bawah dada atas dari pusat. Jangan turun bawah pusat. Tengok sini. Ini berdasarkan hadis yang riwayat oleh Imam Muslim. Mana hadis-hadis ini sahih. Hadis Muslim daripada Wa'il ibn Hujr. Wa'il ibn Hujr dia kata apa? Dia tulis sini Hijri. Dia sebenarnya Hujr. Wa'il ibn Hujr. H.U. Kata Wa'il radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika mula mendirikan sembahyang, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Menurut riwayat An-Nasa'i, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tapak tangan kiri di bahagian belakangnya, pergelangan dan lengan kiri. Maknanya itu riwayat mari pada hadis. Dia kata hak mari duduk sini ke mari mas, duduk bawah pusat. Ada. Orang kita ni saya tak tahu. Itu ada hadis. Ada hadis, dipanggil hadis. Dia Nabi kita tak sini. Dipanggil hadis riwayat pada Ali, tapi hadisnya baik. Ulama-ulama hadis tidak setuju. Ini hadisnya sahihnya Nabi kita tak tangan tak ada. Jangan turun daripada pusat. Hak turun daripada pusat tu hadis apa? Hadis baik. Kalau ada lagi yang duduk tak daripada pusat tu naik. Dia berkata mau belajar ajak budak lagi ni. Budak ke jak tua ke hadis tu baik. Kok ni hadis sahih riwayat oleh Muslim. Nabi kita tak tangan di mana? Di dada. Jadi apa nak pakai lagi waktu? Tak boleh berubah nak kita ni. Tengok orang tak koyak tak mana pun, kau berubah sini. Takut jatuh gila kau boleh.
Bila kita jumpa hadis sahih, akad naik. Apa kata? Tidak menjadi salah. Ini apa saja kita panggil murajaah ni. Ulang kaji kita ni berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang sahih yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Kalau sudah takbir, tengok tempat sujud. Jangan ada tengok alas dinding, nampak pakai-pakai pelik. Tengok list itu orang mak utang-utang itu. Makruh meliarkan pandangan ke sekelilingnya, melihat ke atas atau sesuatu yang berada di hadapannya, walaupun Kaabah. Jadi ada semua riwayat kata, kalau duduk depan Kaabah, kita kena tengok Kaabah. Kalau kita kata, walaupun Kaabah, kena tengok di tempat sujud. Bahkan disunatkan supaya sentiasa mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, melainkan ketika membaca tasyahud. Ketika membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, ketika itu pandangannya adalah ditumpukan kepada jari telunjuknya yang dijadikan isyarat ketika membaca tasyahud. Waktu asyhadu an la ilaha illallah, tengok situ, tengok tangan. Pasal dia tangan bersaksi, mata saksi, mulut saksi, hati kita saksi. La ilaha illallah. Nak tanya situ. Pasal itulah kita sebut tangan yang kita buat syahadah ni. Yang kita buat tasyahud ni. Asyhadu an la ilaha illallah 5 kali sehari ni. 5 kali apa? Lebih. Zuhur 2 kali. Asar maghrib 4 kali. Capung dengan subuh berapa kali? 5. Zuhur, next. Asar 7. Sampai 9 kali. 9 kali sehari buat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kita kotorkan tangan kita ni dengan buat maksiat. Berapa saja maksiat yang kita boleh membantu orang buat maksiat dengan tangan kita. Walaupun cuma jari. Ini satu perbuatan yang mungkar. Dia mesti kita hindarkan. Bersihkan tangan kita ni daripada terjerumus pada perbuatan-perbuatan tersebut. Kadang-kadang kita ni mudah tak apa. Nah, waktu tasyahud tengok, ingat surat. Waktu awak benda lain, tangan ni main-main ya. Gawa-gawa, nak sangat nak dulu. Benda-benda yang tidak baik kok. Kita bertuah berapa? Sebenarnya nak pergi rojak dulu je. Kita bagi dua, ada siapa kan ada? Pengabui tangan. Ni tangan buat tasyahud. Tangan orang ajak gawa-gawa kita, dulu awal je tu. Biar awak mau siap apa? Pengabui. Jadi benda-benda gini kita kena beri. Jangan rusakkan tasyahud yang kita buat ni. 7-9 kali sehari ni kalau tak main sunat. Jangan rusakkan dia. Jaga betul-betul. Tangannya akan jadi saksi di hadapan Allah SWT bertasyahud kepada Allah. Tapi kalau kita rusakkan dia tengah jalan, rugilah kita. Kerugian besar. Dah. Baik. Jalannya ialah mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maknanya Nabi kita buat tadi. Sunat yang keempat, membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Lafaznya ialah sebagaimana riwayat oleh Muslim daripada Ali radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan sembahyang, baginda membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lepas pada takbir, Allahu Akbar. Kita mengakui keesaan Allah, keagungan Allah. Allah Ta'ala Maha Besar. Itu ucapan pertama dalam manusia sembahyang. Pasal itulah Allah Ta'ala sebut title sembahyang ni, tugas dia berapa boleh sembahyang ni. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang ni mencegah manusia daripada benda mahsyar, benda tidak baik dan benda mungkar. Sembahyang mana? Kalau kita betul-betul sembahyang menghadap kepada Allah SWT. Bila kita angkat takbir, buka tangan ni pasal apa? Kita main dari sudut hikmah perundangan itu, perundangan syariat. Ulama-ulama kata apa ya buka? Kalau kepala tadi, kepala gagah lagi. Allah, dah. Buka mana tahu ada lagi mula lain. Kalau dunia mau ikut depan kita, tak ada. Kosong. Aku ni nak menghadap kepada mana? Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Bila kita angkat gini pula, tok tangan dada, baca pula pengakuan. Wajah. Apa mana wajah itu? Aku menghadapkan mukaku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini pengakuan kita dalam sembahyang. Aku hadap muka aku ya Rabbi kepada Allah Engkau yang mencipta langit dan bumi. Apa yang Nabi tak ajar dalam sebab ni? Tuhan yang mencipta air dengan itik. Tuhan yang mencipta berapa-berapa. Nak wayaknya langit dan bumi. Kalau sebut langit dan bumi,
Kodok dalam tu bukti, kau gapo, tu oleh pun tangki bumi. Ambil barang besar lagi. Jadi pasal tu kalau kita ni ambil benda yang contoh yang besar, hoki, tu tak boleh fikir. Kalau sebut tu saja menciptakan semut dengan nyamuk, kita terus memikir, bukit siapa dia buat? Langit siapa dia buat? Langit dengan bumi dia buat, hoki. Oh, tu kan masuk dah kan? Sebab kita tak gila ni buat kereta, kan, kru tu, dia buat lebih di barat. Baik. Tuhan yang mencipta langit dengan bumi dalam keadaan hanif, bersih. Dan aku bukanlah terdiri daripada orang-orang musyrik. Janji kita. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah, Tuhan sekalian alam, tiada sekutu baginya. Dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku adalah terdiri daripada orang-orang yang beriman. Kita mengaku inna salat, aku mayat. Salat, mayatku, nusuki, segala amal ibadat lain. Ada kata sebelah kita. Wa mahyaya, segala perbuatan dalam hidup ni jangan aku mati nanti pun lillahi rabbil alamin. Ini pengakuan kita. Mana kalau betul dia dengan aku tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berani kita lawan Tuhan. Okey, berani lawan Tuhan. Okey, mengaku tak betul. Walaupun dia baca tak berarti. Sebab kita ajar buku dia baca. Kita asal hidup dia kata buku dia. Sudah asal hidup sudah mengucap dia pun mengucap la ilaha illallah kata tak. Kena kita daftar dia jadi Islam apa? Bawa sebiko jawab agama orang mati dia kata mari ke macam ni. Tak mati Islam bawa cakap. Pasal dia mengucap dah. Maknanya kita jangan jadi macam buku dia baca doa ni tapi tidak ada penghayatan dalam hidup. Kenapa manusia sanggup menentai Allah Subhanahu Wa Taala? Tu yang kata haram kita kata halal, tu yang kata halal kita tak buat. Pasal apa? Sebab pengakuan yang kita buat ni tak masuk. Tak betul-betul duduk dalam iman. Kalau betul-betul, kita tak lagi. Macam tangan pergi handbrake. Nak buat maksiat, gak tarik handbrake. Allah Ta'ala. Maha kaya. Tuan tengok. Kalau itu ngaji sifat 20. Mana nak tak tepi? Bukan tekan nak bila lah. Dia 20 sifat. Tu yang mendengar. Boleh ngapa awet? Tak boleh. Tu yang melihat. Boleh curi. Boleh main rasuah lagi. Tak boleh. Tu ada yang. Nak buat lah. Mana tak boleh. Main kau sapu. Kau bawah meja. Kau atas meja. Kau. Dia tu yang tengok. Tak ada masalah lagi tu. Jadi bila tak masuk benda ni dalam kita, sebab menyebabkan kita semaya, dipanggil semaya rutin. Semaya itu macam satu acara, tak ada apa-apa. Sudah semaya, rupa dulu lagi. Tak laku tu hari itu. Ini yang kita bimbangnya. Pasal itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata ilmu yang kamu belajar ni yang beri manfaat, ilmu yang siap mengaji, mendekatkan kamu kepada Allah. Kalau kau kita ngaji, kau jauh dengan Tuhan, itu dipanggil ilmu yang tidak berkat, tidak bermanfaat. Tempat yang disunatkan membaca doa iftitah, disunatkan membacanya di awal permulaan sembahyang fardu dan sunat. Sama ada bagi yang bersembahyang seorang diri, imam atau makmum. Dengan syarat dia belum lagi memulakan bacaan Fatihah. Mana tempat wajah dua jari tadi? Di mana? Di awal, selepas pada kita takbir. Sembahyang sunat atau sembahyang fardu? Sembahyang ada? Tak ada. Ada apa kata? Ada. Pasalnya ada belas putih. Orang semai lepas mayat mari. Dia kata Ustaz, ada mayat mati tu. Jadi bila ada jenazah kat masjid, kita istihad, anak makmum jangan turun belakang, mayatlah pada jenazah. Kalau turun kita tanda sikit nama dia, kalau dia mati jangan pergi tolong mayat dia. Pasal dia tak mayat kita, tak mayat kau ni. Contoh. Jadi kita ajar. Takbir yang pertama, Fatihah. Takbir yang kedua, selawat. Takbir yang ketiga, doa. Ajar doa Allahumma fillahu. Patah tu pada dah. Doa dah tu. Takbir yang keempat tu saya kata apa pun dia. Tunggu misalnya. Pakat maya lah alhamdulillah. Sudah maya macam-macam cerita pun. Kau maya, kau setiap kali takbir macam tengok apa ada. Kau takbir pertama wajah dua jari lagi pada. Kata rupanya masyarakat kita ni padalah duk menggok budak-budak bayar-bayar. Tak reti. Maya yang paling nekah sekali, yang paling mudah sekali. Rokok tak ada, sujud tak ada, tahiyat tak ada. Tak reti, subhanallah. Dan kita duk mikir macam mana lah nak seberat ni kan. Awamnya masyarakat kita ni. Orang hebat-hebat tu. Jauh dah nampak orang. Kalau boleh, kita pasal gerung juga lah. Nak dekat dia tu. Rupanya kita 4 kali baca dalam mayat. Cerita benar kan? Baru berlaku ni. Panas-panas lagi.
Dia mau main banyak tak? Orang tua hamba dengar, belum hamba ni. Orang hebat dia tu, pakaian ni. Tengok semua dia. Tiap kali takbir, tengok lah. 4 kali tengok pula. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita ajar juga. Kita urut, minta tolong jangan tolong. Apa dia tolong tu, mana boleh rekod lah. Organisasi kerja sama ni, maya-maya ni. Kata dia mati, kata kita tak payah dia, mungkin dia tak setulur. Jadi takut nak tolong, maya-maya juga. Saya 4 kali. Kita agak jangan ada lah dari ofis tadi. Maya 4 kali gini. Benda yang rengkat. Kalau tak mesti ambil buku peratu air tu, boleh kaji balik lah. Anak-anak mengaji sekolah ada lah buku peratu air tu. Cek balik. Kapan gini mau kata. Betul juga kalau nak bayar 40 orang kapur kan kata tu. Keruh. Habis kapur tu. Keruh. Berkeruh. Jepur nak tahu cukup bila ni. Subhanallah. Benda tu. Jadi kita buat kerusuk kita ni insyaAllah ta'ala biar kita lakukan banyak-banyak. Jadi juga ni buat. Jadi kita pun tidak sangka. Skor masyarakat kita sebelah. Bila kita test kita baru nampak ilmu orang panggil. Pasal itulah dia kali-kala benda-benda nak tahu asli ni kenapa air mah dia panggil. Air apa? Nak test mah asli ni. Air api. Tengok sikit nak pola dua. Apa dia lagu ni rupanya. Pilih kopi yang ramai yang sebesar tu kan saya dah suka. Kena 4 kali tengok. Subhanallah. Wajah dia lah di balik hotel cerita ada orang baca benda benar tak, tapi berlaku peristiwa berlaku. Baik. Allahu Akbar. Berat masyarakat. Kita tidak sangka lah masyarakat kita seteruk ni. Duk rasanya hebat lagi masyarakat Melayu ni. Rupanya hakikat beragama kita terlalu amat rendah, amat sikit. Amat sikit. Tahu kita khabar. Mujur Allah Ta'ala takdir kita ni balik juga ke kapur. Biarlah kita ada sumengnya sepatah dua untuk seksi yang mana-mana kadar yang mampu. So, kalau tidak berasa hebat benar orang kita sikit je. Baik. Jadi tepat nak baca surah doa iftitah di mana? Di permulaan sembahyang fardu dan sunat. Sama ada bagi yang bersembahyang seorang diri, imam atau makmum. Bagi orang. Kena baca belakang. Dengan syarat. Ada syarat dia. Dia belum lagi memulakan baca Al-Fatihah. Kalau dia Allahu Akbar, tak ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Break mula. Nak baca doa iftitah boleh ke tak boleh? Sekiranya bacaan Al-Fatihah telah pun dimulakan. Dan sebagaimana yang anda ketahui bahawa basmalah adalah satu ayat daripadanya. Kita bahas baru ni. Atau al-isti'azah. Apa dia maksud isti'azah telah dibaca. Iaitu membaca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maka luputlah sunat membaca doa iftitah. Dan tidak harus dia membacanya kembali. Sekalipun dia tidak membacanya kerana terlupa. Jadi bila kita masuk hal lain dah. A'udzubillah ataupun bismillah. Habislah. Gugur dah. Hak dia. Tak boleh nak undur balik. Tidak disunatkan membaca doa tersebut pada sembahyang jenazah. Ni ada ayat ya. Sunat atau sunat apa baca tu. Dan sembahyang fardu yang telah sempit waktunya. Di mana sekiranya dia sibuk membaca doa tersebut menyebabkan keluar waktu sembahyang. Mana kita masuk imam akhir dah. Dekat-dekat dengan nak rokok dah. Jangan baca iftitah. Terus baca Fatihah. Takat mana sempat kita baca. Kalau tak sempat tu, dimaafkan. Terus, boleh rokok sekali dia. Yang kelima, membaca al-isti'azah. Apa makna isti'azah? Selepas doa iftitah. Al-isti'azah ialah membaca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita tak ada lah istilah kekok ni. Kalau basmalah, apa dia basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau isti'azah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Istilah ni kalau kita jaga dengan tak payah. Tapi kalau selalu guna, jadi sedap pula. Sedap Arab ke Melayu. Sedap Arab. Ia dibaca sebelum memulakan bacaan Fatihah. Sekiranya dia telah mula membaca Fatihah sebelum membaca al-isti'azah, maka membacanya tidak disunatkan lagi. Dan makruh dia kembali membaca. Jadi habislah. Pada A'udzubillah ni pun rupa juga. Dia kita bismillah tu, tadi undur clear. Dalilnya firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
Makna fa iza qara'tal Quran. Bila mu nak baca Quran, mula dengan a'udzubillahi minasyaitan. Tak kira. Sama ada kita baca dalam semaya, tapi baca kalau dalam semaya pelihara jangan dengar. Kalau baca seorang diri di rumah, a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, baru baca Quran. Yang keenam, membaca dengan kuat dan perlahan di tempat-tempat tertentu. Mana ada kalanya bacaan kita ni nyaring, kuat. Ada kalanya kita kena baca dengan suara rendah, perlahan. Tempat-tempat yang disunatkan membaca dengan nyata dan kuat ialah pada 2 rakaat sembahyang subuh. 2 rakaat pertama sembahyang maghrib dan isya, sembahyang Jumaat, sembahyang kedua-dua hari raya, sembahyang gerhana bulan, sembahyang minta hujan, tarawih dan witir di bulan Ramadan. Kesemuanya itu disunatkan sama ada bagi imam atau sembahyang seorang diri. Manakala sembahyang yang lain daripada itu disunatkan membaca dengan perlahan. Ini timbul sedikit masalah perbahasan mengenai sembahyang gerhana matahari. Apakah gerhana matahari macam Jumaat juga ataupun macam gerhana macam sembahyang lain kena baca senyap. Ini perbahasan ulama sini jelas kerana Nabi kita baca panjang sembahyang gerhana. Beberapa surah dia baca. Jadi sahabat-sahabat dengar. Jadi itu menunjukkan bahawasanya ada riwayat mengatakan Nabi kita dibaca kuat juga dalam sembahyang gerhana. Hadis-hadis yang menunjukkan perkara di atas ialah yang pertama hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Jubair ibnu Mut'im. Jubair ibnu Mut'im. Oh ni tak ada nama orang ni. Jubair ni tak ada orang Melayu nama Jubair. Apa ada? Jubair. Ada. Zubair. Kalau Jubair ada. Apa orang kita? Jubair. Bahawa dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur ketika sembahyang maghrib. Maknanya nak ayatnya dengarlah tu baca. Kalau tak dengar, mana orang dengar? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Al-Bara. Baru ni kita baiki dah rasa. Dua kali sudah. Sekali ya. Al-Bara ibnu Azib bahawa dia berkata. Dia kata apa? Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tin pada sembahyang Isya. Jadi Al-Bara'-nya dia dengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca surah At-Tin waktu sembahyang Isya. Dan aku tidak mendengar suara yang lebih merdu daripadanya atau bacaan. Maknanya suara Nabi kita ni cantik. Al-Bara' kata aku dengar dia baca surah At-Tin wal Zaitun waktu sembahyang Isya. Suara yang paling cantik aku tak pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suara sedap. Sebab itulah kalau kita ni seiman kena berlagu kat sikit lah. Mana cakap lah kan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Ibnu Abbas tentang kisah jin yang hadir dan mendengar Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut menceritakan sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya, mereka yakni jin mendengar baca Al-Quran, lalu mereka mendengarnya dengan penuh perhatian. Kalau tadi, hadis pertama tadi saya maghrib, hadis yang kedua maya isya, hadis yang ketiga hadis jin ni hadis maya subuh. Jadi tiga-tiga salat ni bacaannya kuat. Kalau tidak jin nak dengar lagu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Ummul Kitab. Apa dia Ummul Kitab? Al-Fatihah. Beserta dengan satu surah pada 2 rakaat yang pertama sembahyang Zuhur dan Asar. Dia tak dengar. Menurut riwayat yang lain, dan demikianlah baginda lakukannya ketika sembahyang subuh. Sebelum ini telah disebutkan hadis-hadis yang menyentuh tentang bacaan surah secara kuat. Jadi macam mana disebut Zuhur dengan Asar ini? Abu Daud, An-Nasai dan lainnya meriwayatkan daripada Ubadah ibn Samit katanya, kami bersembahyang subuh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda merasa berat dalam bacaannya. Apabila selesai, baginda bersabda, boleh jadi kamu semua membaca di belakang imam kamu. Kami menjawab, wahai Rasulullah, ya, demi Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu semua berbuat demikian, melainkan membaca Ummul Quran, Fatihah.
sesungguhnya tidak sah sembahyang orang yang tidak membacanya. Jadi waktu Nabi kita baca, duduk sembahyang, Nabi berkata, orang duduk baca belakang dia. Belakang dia baca. Bila sudah baca, sudah sembahyang, Nabi kita paling tanya, membaca apa? Sembahyang. Belakang dia baca apa? Nabi kata, kamu baca. Rasulullah kata, la taf'alu. Jangan baca, kalau di belakang imam, kecuali Fatihah saja. Itu hadisnya. Menurut riwayat lain, jangan kamu membaca sesuatu daripada Al-Quran ketika aku membaca dengan suara yang nyaring, kecuali membaca Ummul Quran. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW menyaringkan bacaannya di mana ia dapat didengari oleh mereka yang hadir. Manakala hadis-hadis yang menunjukkan bacaan secara perlahan pada tempat yang lain daripada apa yang telah disebut di atas ialah, yang pertama, hadis Al-Bukhari daripada Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang telah bertanya kepadanya. Orang tanya Khabbab, adakah Rasulullah SAW membaca Al-Quran ketika sembahyang Zuhur dan Asar? Dia menjawab, ya, Nabi kita baca. Ditanyanya lagi, bagaimana kamu dapat mengetahuinya? Dia menjawab dengan gerakan janggut. Ini menunjukkan Nabi kita baca, tapi tidak kuat. Pasal aku tengok janggut hidup gerak. Bila dia baca gerak janggut. Janggut kita ni tak gerak dalam berapa pendek tu. Janggut Rasulullah lepas. Jadi gerak janggut. Jadi dia statis Nabi kita baca. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa dia berkata, pada setiap sembahyang baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Maka apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perdengarkan bacaannya kepada kami perdengarkan kepada kamu. Maksudnya hak Nabi kuat, kami kuat. Dan apa yang baginda sembunyikan, perlahankan daripada kami perlahankan daripada kamu. Para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak meriwayatkan bacaan secara nyaring pada tempat-tempat lain daripada itu. Mana Zuhur dengan Asar perlahan, dalil dia gerak janggut yang tak punya suara. Dalam perbincangan yang akan datang, kita akan menyebut dalil-dalil dalam masalah ini untuk sembahyang tertentu. Maksudnya sembahyang lain itu dia akan bagi tahu. Bacaan ketika sembahyang sunat mutlak pada waktu malam adalah dibaca secara sederhana antara nyaring dan perlahan. Mana kalau kita bangun saya malam, jangan kuat sangat. Dah awal tidur pula. Ataupun mengganggu jira-jira nak tidur. Jangan terlalu perhatian sangat. Dia bagi sederhana. Baca tu dia bunyi. Dalilnya firman Allah Ta'ala, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mengeraskan suara dalam sembahyangmu. Dan janganlah pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Mana baca dengan suara sederhana. Jangan menyebabkan orang tidur bersedar. Jangan pula jirat. Belum tahu malam-malam kuat dia ni. Dengar tak? Maksud sembahyang dalam ayat ini ialah sembahyang pada waktu malam. Itu dari segi bacaan. Yang ketujuh, menyebut amin ketika selesai Al-Fatihah. Menyebut amin ketika selesai Fatihah. Iaitulah selepas menyebut waladdallin. Hendaklah disebut amin. Menyebut amin adalah disunatkan bagi setiap orang yang bersembahyang. Ya awal semaya, sebut amin ni sunat. Ia diucapkan dengan nyaring pada sembahyang yang dibaca dengan nyaring. Dan diucapkan dengan perlahan pada sembahyang yang dibaca dengan perlahan. Makmum mengucapkannya dengan nyaring kerana mengikut imam. Mana kalau imam kuat, makmum kuat. Maka amin ialah perkataan, ialah makna amin, ialah perkenankanlah wahai Tuhan. Pasal apa? Lepas kita waladdallin, amin. Minta Tuhan perkenan. Sebab dalam Fatihah kita ni ada permintaan. Ada minta tidak? Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau mana nak siratal mustaqim, minta jalan yang betul. Kita ni kalau Allah Taala tidak bagi hidayah pada kita, ikut jalan yang betul. Bolehkah kita ikut jalan yang betul? Tak mungkin. Kadang-kadang kita rasa kita betul. Tapi tak betul dari sudut syariat. Tak betul dari sudut agama. Jadi,
Tak semesti. Hak kita mikir betul dari sudut agama. Tak. Yang boleh betulnya, ihdinas siratal mustaqim. Minta Tuhan tunjuk saja. Tuhan tunjuk saja. Berapa ramai orang kata dia tu baik. Tapi, bila kita cek dari sudut agamanya, banyak benda tak kenal. Dengan benda-benda perbuatan-perbuatan, muamalah kita, mana bercanggah dengan kehendak agama. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama'i amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayati inda Muslim fi shalah." Maksudnya apabila seorang kamu mengucapkan menurut riwayat di sisi Imam Muslim dalam sembahyang. Mengucap dalam sembahyang. Kalimah amin dan malaikat di langit menyebut amin, lalu bersamaan antara keduanya menyebut amin saja. Malaikat sebut, kita sebut. Maka diampunkan dosa yang telah lalu. Ini besar tak besar? Kita kena sebut amin sekali dengan iman, jangan kita dengar ni. Waladhdallin. Amin. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa dia berkata, "Idza ammana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maksudnya apabila imam berkata amin, maka hendaklah kamu berkata demikian juga. Sesungguhnya sesiapa yang bersama aminnya dengan amin malaikat, dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baginda berkata amin, sehingga orang yang di belakangnya yang berada saf pertama dapat mendengar. Ibnu Majah menambah, lalu masjid itu bergegar, bergema dengan suara takmin tersebut. Mana masjid yang bergema dengan suara, orang yang pakat kata, makmum ikut kata amin sekaligus. Yang ke-8, membaca sesuatu daripada surah Al-Quran. Mana lepas daripada kita baca Fatihah, kita baca surah pula. Perkara sunat ini akan terlaksana dengan membaca suatu surah daripada Al-Quran sekalipun pendek. Atau dengan hanya membaca 3 ayat yang berturut-turut. Mana kita cari-cari 3 ayat baca, cukup. Ia hanya disunatkan pada 2 rakaat pertama sahaja dalam setiap sembahyang. Dan ia disunatkan kepada imam atau orang yang sembahyang perseorangan secara mutlak. Mana kalau kita sembahyang berjamaah, makmum di belakang jangan ada tunjuk pandang. Baca sekadar mana? Sekadar Fatihah saja. Ia juga disunatkan kepada makmum ketika sembahyang yang bacaannya dibaca dengan perlahan atau makmum itu berada jauh daripada imam sehingga dia tidak mendengar baca imam. Mana kalau kita duduk jauh nak, peka tak ada. Jadi daripada duduk saja, bolehlah kita baca juga. Disunatkan membaca pada sembahyang subuh dan zuhur surah-surah yang agak panjang seperti Al-Hujurat, Ar-Rahman. Manakala sembahyang Asar dan Isya, disunatkan baca surah-surah yang sederhana pada panjangnya seperti surah Al-Syams. Surah-surah yang pendek seperti surah Al-Ikhlas disunatkan membacanya pada sembahyang Maghrib. Mana susunan dianya? Gitu. Semua itu berdasarkan kepada hadis An-Nasa'i daripada Sulaiman ibn Yasar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa dia berkata, aku tidak pernah sembahyang di belakang seorang yang menyerupai sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada simpulan. Mana orang ni selain tabi'in. Dia kata aku sembahyang di belakang orang ni, dia serupa sembahyang dia sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah sembahyang di belakang fulan tersebut. Dan dia telah memanjangkan bacaannya pada 2 rakaat pertama sembahyang zuhur dan meringankan bacaan pada 2 rakaat yang akhir. Dia meringankan bacaan pada sembahyang Asar dan membaca surah-surah yang pendek pada sembahyang Maghrib serta membaca surah Asy-Syams dan seumpamanya pada sembahyang Isya
Manakala sembahyang subuh, dia membaca dua surah yang panjang. Itu bacaan dia. Pada sembahyang subuh pada pagi Jumaat, disunatkan membaca surah As-Sajdah pada rakaat yang pertama dan Al-Insan pada rakaat yang kedua. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan ketika sembahyang subuh pada pagi Jumaat. Jadi masalah pagi Jumaat ni telah menjadi satu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan, tapi dia baca dua surah penuh. Kita baca juga tapi kerak-kerak. Kalau baca penuh kali lari tapi tak boleh lari sebab setengah orang ni dia semangat benar Nabi sembahyang subuh pagi Jumaat sebab baca Sajdah. Kalau salah saya email teman saya dia gegar pula kedai kopi dia. Email ni apa tu macam ada orang ni. Jadi kalau kita nak ikut penuh markah penuh dia ya, Nabi SAW dia baca perabi. Awal sampai akhir surah. Jadi kalau kita surah panjang, kita gilir. Minggu ni, jadah. Minggu lepas, hal atas dan insan. Pendek sikit. Gitu keadaan. Tapi tak ada sujud ayat kedua tu. Dia bukan nak sujud tu. Naknya dari surah jadah dengan surah hal atas dan insan tu, cerita banyak tentang hari kiamat. Dua surah ni, dia sarah pasal hari kiamat. Kiamat ni kita tahu bila berlaku. Tahu tak kita tak? Bila berlaku kiamat? Kiamat tahu tak? Hari Jumaat akan berlaku kiamat. Jadi bagi ni tunggu hati-hati kiamat akan berlaku. Tu bila baca. Bukan maksudnya pagi Jumaat nak sujud jadah. Nak mazmum ayat. Oleh kerana ada sejadah situ, sejadah. Mana kalau nak sejadah saja, cari surah lain pendek ada sejadah juga baca. Jadi dah sujud. Dia bukan nak sejadah tu, nak ke surah. Disunatkan membaca pada rakaat pertama ayat yang lebih panjang daripada ayat yang dibaca pada rakaat kedua. Hukum ini meliputi semua jenis sembahyang. Ia berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan Al-Quran pada rakaat yang pertama dan memendekkan pada rakaat yang kedua. Jadi itulah di antara sunat hayah yang kita kena buat dalam sembahyang kita. Kita jangan serai hak ni sunat ni. Jangan. Apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ikut. Kerana kesempurnaan sembahyang duduk di ikut apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ke-9 mengucap takbir, insya-Allah taala kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan terus.